Kerajaan akan mempertimbangkan peruntukan tambahan RM1.1 bilion kepada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menangani wabak COVID-19 di Lembah Kelang. Dan perkara itu diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas melawat Hospital Tengku Puan Rahimah Kelang. Dan untuk laporan lanjut, kita akan bersama dengan Firdaus Azir, rakan setugas kami di sana. Teruskan dengan laporan anda, Firdaus. Okey, baik, terima kasih Hafizi. Di Bukit Jalil, seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba di Hospital Tengku Puan Rahimah Kelang pada kira-kira pukul 9.15 pagi tadi untuk melihat sendiri pengurusan hospital berkenaan. Dan pertamanya apabila beliau sampai ke sini, apa yang kami lihat ialah beliau beliau pergi ke Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Tengku Puan Rahimah, dan kemudiannya beliau setelah mendengar taklimat mengenai dan melihat sendiri bagaimana keadaan-keadaan yang sebelum ini dikatakan tular, bagaimana mereka beroperasi melebihi kapasiti sedia ada. Setelah selesai mendengar taklimat, beliau kemudiannya, Perdana Menteri kemudiannya pergi ke Jabatan Forensik di sebelah sana untuk juga melihat bagaimana pengurusan mayat yang juga dikatakan sebelum ini tular. Beberapa video yang mengatakan bahawa hospital ini telah beroperasi melebihi kapasiti sedia ada, dan itu membuatkan Perdana Menteri turun ke sini untuk melihat sendiri dan sekaligus mengumumkan beberapa langkah tambahan khusus untuk pihak pengurusan hospital. Tetapi dalam sidang media kemudian bersama beberapa rakan media, beliau telah mengumumkan beberapa perkara, antaranya ialah mengenai bagaimana pengurusan pandemik COVID-19 di Lembah Kelang, yang antara lainnya, antara perkara besar telah beliau umumkan ialah bagaimana kerajaan bersedia untuk mempertimbangkan peruntukan sebanyak RM1.1 bilion khusus bagi menangani COVID. Kita dengarkan sedikit petikan daripada apa yang diumumkan Perdana Menteri sebentar tadi. Berita yang terkini, yang terbaik sekali ialah tentang vaksinasi. Kita hari semalam telah mencatat lebih 420,000 dos sehari. That is a good news. Antara yang tertinggi sebagai di dunia. Jadi kalau ikut kita punya fasa vaksinasi, saya jangka kita boleh sampai hampir semua yang perlu divaksinasi selesai sebelum akhir tahun. Jadi nampak proses ini berjalan lancar. Saya dah arahkan Datuk Menteri Kesihatan dengan saudara KJ untuk beli saja. Mana-mana ada pengeluaran vaksin, walaupun kita dah beli lebih, lambat sampai. Tapi kalau ada yang lain kata boleh bekal Pharma Niaga, kata boleh membekalkan tambahan 2 ke 3 juta dos, kita beli. Ya. Ini komitmen kerajaan Perikatan Nasional nak menentukan kita boleh percepat kali. Dah ada correlation antara naik vaksinasi, ya, dan turun kes. Itu jelas, ada rekod yang tunjukkan. Bila turun kes, ekonomi kita boleh meningkat. Baik, sebentar tadi merupakan petikan di mana Perdana Menteri mengucapkan ataupun menzahirkan rasa gembira dan puas hati dengan kadar vaksinasi, yang mana seperti sedia umum ketahui, kita telah mencapai tahap tertinggi dalam sehari, iaitu lebih kurang 421,000 dos vaksin COVID-19 yang telah diberikan di seluruh negara semalam. Tetapi ini berkenaan tentang bagaimana pengurusan pandemik COVID-19 di Lembah Kelang khususnya, yang mana Perdana Menteri mengatakan beliau telah mengarahkan sebuah tugasan khas Greater Klang Valley, yang mana itu akan diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Chong Chi Hiong, yang mana kita dengarkan sedikit daripada Perdana Menteri apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pasukan petugas khas ini. Dengarkan. Saya telah mengarahkan supaya sebuah pasukan tugas khas dibentuk di bawah Timbalan Ketua Pengarah Dr. Chong, Kesihatan Awam, dan lain-lain pimpinan untuk fokus kepada menguruskan masalah COVID di Greater Klang Valley. Saya fikir media pun dah ada laporkan beberapa yang lepas. Saya dah bertemu dengan mereka dan saya telah mengambil keputusan-keputusan. Pertama ialah tentang soal meningkatkan keupayaan dari segi katil-katil yang diperlukan, termasuklah bilik swasta. Ya, berapa dia perlu, saya dah bagi green light. Itu satu. Yang kedua, keupayaan untuk ICU. Yang ini memang perlu. Ya, macam di sini agak
sudah melebihi daripada keupayaan. Jadi sebab itu kita bring in hospital-hospital swasta, klinik swasta dan sebagainya. Ketiganya dari segi tenaga manusia. Pihak kementerian dah buat dia punya kiraan berapa ribu yang kita ambil untuk menguruskan semua kerja di hospital ini di kawasan Greater Klang Valley. Dan mereka dah kemukakan permohonan. Pada dasarnya saya setuju. Jadi dia akan melibatkan juga kos-kos tambahan. Okey, ini berbalik kepada yang telah saya sampaikan pada awal live saya ini, yang mana Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kerajaan sedia untuk mempertimbangkan dana ataupun peruntukan sebanyak 1.1 bilion ringgit khusus untuk sebagai salah satu langkah untuk menangani pandemik COVID-19 di Lembah Kelang. Kita cuba dengarkan sedutan petikan ucapan ataupun pengumuman oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Secara keseluruhan, KSU kementerian itu dah menyatakan mereka perlu 1.1 bilion untuk meningkatkan kapasiti upayaan kita untuk menguruskan masalah di Klang Valley. Jadi saya telah minta supaya dia ronding cepat dengan pihak Ketua Setiausaha Perbendaharaan supaya peruntukan yang perlu dibuat secara berfasa-fasa itu dapat diluluskan dengan segeranya. Jadi saya kira dengan tindakan-tindakan sebegini, kita harap situasi di Greater Klang Valley ini dapat kita manage. Tidaklah orang lihat macam dia mencacap naik. Semalam pun dah turun sikit dan mungkin harapan kita akan terus turun ke satu kadar yang lebih rendah lagi. Baik, perincian tentang bagaimana cadangan ataupun permohonan untuk 1.1 bilion ringgit itu digunakan untuk menangani pandemik COVID-19 di Lembah Kelang akan saya kongsikan pada buletin-buletin seterusnya. Tetapi sebelum saya mengakhiri, saya juga nak berkongsi dengan apa telah diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi khusus untuk Hospital Tengku Ampuan Rahimah, yang mana beliau mengatakan bahawa bagi Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, penambahan katil bagi perawatan COVID-19 telah ditambah sebanyak 151 katil wad, dan beliau juga telah mengarahkan segera 151 katil itu di kompleks rawatan ibu dan anak serta tambahan 15 ventilator bagi kegunaan hospital ini. Beliau juga telah mengarahkan agar aspek kesihatan mental di kalangan anggota rakyat sentiasa diberikan perhatian secara serius bagi memastikan kebajikan dan moral kaki tangan terus dijaga. Saya juga akan berkongsikan tentang perkara-perkara lain yang telah Perdana Menteri umumkan di buletin-buletin seterusnya. Buat masa ini itu saja yang saya sediakan untuk anda. Kembali kepada Hafizi di Bukit Jalil. Terima kasih Firdaus Azil langsung dari Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang atas perincian itu. Dan ini juga satu perkembangan yang baru kami terima di mana kajian terhadap keberkesanan pembelajaran dan pengajaran PDP dalam talian dan penambahbaikan sedang dilaksanakan bagi menangani kekangan dan kesukaran dihadapi pelajar dan tenaga pelajar sepanjang tempoh pandemik. Di mana Kementerian Pengajian Tinggi KPT dalam satu kenyataan berkata pihaknya sentiasa mengambil berat dan memandang serius terhadap pelaksanaan PDP secara dalam talian. Dan KPT turut menyarankan institusi pengajian tinggi IPT menjadikan nota oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA pada 8 Februari 2021 sebagai panduan pengendalian program pendidikan tinggi semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Berdasarkan nota panduan ataupun advisory note yang telah dikeluarkan, pemberi pendidikan tinggi PPT diberikan fleksibiliti untuk mengendalikan aktiviti PDP secara dalam talian dan PPT perlu menyediakan pelan tindakan mengikut kesesuaian keperluan pengajaran dengan mengambil kira keadaan semasa. Pelbagai kaedah pembelajaran dalam talian telah diperkenalkan dan boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian kursus-kursus yang ditawarkan. Bagi kursus atau komponen pembelajaran yang memerlukan pelaksanaan secara bersemuka dan tidak dapat diganti melalui kaedah pembelajaran dalam talian, boleh dianjakkan ke minggu pembelajaran atau semester akan datang atau setelah PPT merangka kaedah pembelajaran dalam talian yang bersesuaian. Dan pengulas lanjut, KPT berkata PPT juga boleh mengadakan inisiatif untuk melaksanakan program berdasarkan jadual anjal, termasuk melanjutkan aktiviti-aktiviti pentaksiran dan penilaian secara berterusan. Itu saja perkembangan yang baru kami terima dan sekian daripada saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.